Baqarah. Lepas ada surah Baqarah, surah apa? Surah An-Nisa. Al-Imran. Lepas ada Al-Imran, An-Nisa. Lepas An-Nisa tu surah Al-Maidah. Lepas tu ayat yang kena, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mari baca tertil sebagai tilawah, sebagai bacaan, supaya kita ambil pahala tilawah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala kita baca Al-Quran Karim, walaupun kita tak faham makna pun kita dapat pahala. Selepas kita baca tu kita pakat buat kajian rinru, bot rian surah ayat yang kena surah Al-Maidah insya-Allah taala. Tapi kita baca walaupun kita tak faham makna pun kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Sebab ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Masya Allah, Alhamdulillah kita dapat baca Al-Quran Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang dikatakan tamanun bagi kita lah, panggil panduan bagi kita, semua tiap-tiap segi panggil Al-Quran yang meliputi semua, crop room ทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านอาคีดะห์หลักการศรัทธาไม่ว่าจะเป็นด้านมุอามาละห์การค้าขายไม่ว่าจะเป็นด้านอัลอัคลากมารยาทกุรอานini meliputi semua, sama ada dari segi ibadat, dari segi akidah, dari segi pendidikan, dari segi cara kita nak bergaul dengan dengan orang ramai, dari segi panggil pergaulan suami isteri, meliputi semua. Dalam Quran itu ada berlaku. Lepas tu di antara benda-benda yang Quran kecek kira juga iaitu berkenaan dengan hukum ahkam, lakkan syariat, hukum syariat al-Islam. Sama ada sembahyang, puasa, haji, zakat, hak besar-besar sedekah dan lain-lain lagi. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum fiqh tu dalam Quran tu beratus-ratus ayat. Seorang ulama tafsir yang bernama Muqatil Al-Balkhi, Muqatil Ibnu Salma ke Sulaiman Al-Balkhi itu, dia mengarang satu buku dan dia letak nama dia tang che ngan kiang kong kawa 500 ayat, 500 ayat lah, 500 องค์การที่เกี่ยวข้องกับhukum fiqh, ahkam fiqh, 500 ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh. Setengah ulama kata 900 ayat, yang betulnya beratus-ratus ayat. Sebab Quran ni meliputi semua seperti saya ayat ni. Kalau orang kita ni mengaji agama, katalah dia ni mengaji tafsir kena ambil daripada Quran juga, hak tu sama telah dah. Tak so nak ngaji tafsir gimik hadis mai buat jadi bot dia tua bot dia bukan. Dia kena ambil ayat Quran mari tafsir. Lepas tu marilah buku-buku tafsir, ratus-ratus tafsir. Dia ni tafsir dari segi ni, dia ni tafsir dari segi ni. Ilmu akidah ambil mana? Ambil daripada Al-Quran Karim juga. Bicara akidah. Ilmu apa lagi dalam ulum apa ni dalam ulum syariah tu, dalam ulum syariah Islam tu. Lain pada tu ilmu hadis. Hadis pun ia ambil daripada tafsir juga, daripada Al-Quran Karim juga. Semua tu ambil daripada Quran belaka. Ilmu gapo lughah, bahasa aksangsa bahasa Arab tu ambil daripada Al-Quran Karim juga. Dan juga ilmu fiqh, sama ada fiqh tu atas rasa mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, mazhab Abu Hanifah ke, ataupun mazhab Maliki pun, 4 mazhab tu semua tu ambil daripada Quran belaka, tak keluar daripada Al-Quran Karim. Cuma duk di tiap-tiap ulama tu dia nak faham, nak colek ambil makna Al-Quran daripada Al-Quran Karim tu secara mana, mengikut ilmu yang ada di sisi mereka. Maka ayat yang kita baca saat ni, salah satu ayat yang berkaitan qiyaqqam ke hukum fiqh, iaitu masalah cara kita nak menyucikan tubuh kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan cara kita nak camrak tanpa kuasaan rangkaiของเรา daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka masalah kita nak cuci tubuh badan kita ni salah satu juzuk daripada masalah fiqh. Sebab tak mungkin kita nak sembahyang kalau kita tak dapat cuci tubuh, kita tak dapat cuci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Boleh tak kita nak main sembahyang dengan kita tak ambil air sembahyang? Tak boleh.
Maka cara ambil semaya tu kita nak guna apa? Guna air. Maka air satu alat untuk nak mencuci tubuh badan kita. Yang mana Tuhan kata dalam ayat satu lagi surah di dalam surah Al-Furqan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan daripada langit. Dan Allah Subhanahu taala ada song pertang long macam fa gapo ma'an tahura, iaitu air hujan sini. Tuhan mensifatkan ma'an tahura, air hujan ni tahura. Tahura ni kalau kita klik kepada terjemah tak cukup lagi. Yang mai pho. Yang mai la iyat. ส่วนหนึ่งtuก็ถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่ละเอียดนะ kena pergi kepada tafsir juga. Dalam terjemah kata sama ada terjemah dengan bahasa Thai atau bahasa Indo, bahasa Melayu, dia kata nam borisut. Bahasa Melayu kata air yang sangat bersih. Tahura, kena dah sikit banyak tu. Tetapi kita berhajat kepada tafsir juga. Tafsir lain, terjemah lain. Terjemah tu salah satu cara nak kita faham ayat Quran dah, tapi tak 100% lagi. Kita kena tek badan ni, mai buka Quran, ada datuk hamka kita mari duk hurai. Dia kena pasal tu panggil tafsir. Tapi terjemah tu satu cara dah. Satu cara dah. Dan dalam tu ya, dalam terjemah kata nam borisut. Dengan bahasa Melayu, air yang sangat bersih. Pak kalau saya tanya kau, air hujan bersih ke tak bersih? Bersih. Tak ada pihak kata air hujan ni najis. Air jarak, air sungai bersih tak? Bersih. Air minum bersih. Teh borisut saat. Lepas tu saya kata kalau teh susu bersih tak? Bersih. Kalau tak bersih kita tak minum. Kalau lah teh susu dalam kedai naga ni najis, nanya orang buka kedai kopi tak laku. Tak boleh jual teh air. Teh O tak boleh jual, kopi O tak boleh sebab air. Sebab apa? Tak bersih. Tak bersih. Sebab tu kita minum. Tetapi adakah teh O tu termasuk dalam ayat ni tak? Ma'an tahura, hak kata ni, iaitu ayat hak kita terjemah ni ayat 6 berisut. Tak. Sebab kalau kita kembali kepada tafsir, ulama tafsir wibi arti kata ma'an tahura, iaitu air yang diri dia tu bersih dan dia tu dapat membersihkan benda yang lain kata. Tu maksudnya dalam tafsir. Bermakna kata kita kecek mudah-mudahlah kalau orang kampung, kalau kita nak mari semaya, kena ambil air semaya, kita nak pergi ambil air semaya dengan teh teh susu boleh tak? Tak boleh. Minum boleh, tapi kita nak mari bersih tubuh badan kita supaya tubuh badan kita ni cuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar dengan teh susu tak boleh. Nak mandi junub dengan teh susu boleh tak? Tak boleh. Tak lain tak bukan dengan air yang Tuhan sifat ni ma'an tahura. Air tu sifat dia, diri dia tu bersih, tak najis. Gambar dia tu dapat membersih benda yang lain. Tu panggil ma'an tahura. Di antaranya air hujan, air telaga, air minum, air ni pun boleh, tak ada apa. Ini ayat terkelebih masalah ilmu tafsir. Maka ayat yang kita nak baca hari ni, ayat yang berkaitan dengan at-taharah, iaitu cara kita nak bersihkan tubuh badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil iaitu bila dikatakan dalam tubuh badan kita ni ada hadas kecil, iaitu ketika kita tidak ada air semaya, iaitu kita jatuh, maksudnya kita jatuh air semaya lah. Emo dengan kita tidur, emo dengan kita berak kecing dan seumpamanya, maka situ kita duduk dalam keadaan ada hadas kecil. Maka cara kita nak cuci hadas kecil dengan apa? Dengan ambil wuduk, iaitu kan aunam lemah. Cara kita nak cuci tubuh badan kita daripada hadas kecil, cukuplah kita nak sembahyang. Adapun hadas besar yang mana kita akan sebut dalam ni juga, Tuhan sebut dalam ayat ni juga, hadas besar seperti iaitu apa? Mudah-mudahnya air mani keluar daripada kemaluan kita. Sama ada dengan siapa, dengan berjima ataupun dengan berapa, ikutlah. Tu dikatakan hadas besar. Maka cara kita nak cuci hadas besar, sekadar kita ambil air semaya saja boleh tak?
Hak ni kita tahu belaka dah, cuma kita nak mai colek daripada ayat-ayat Al-Quran tu ketek balahana. Tak boleh. Kita nak sekadar ambil asmai saja tak cukup lagi. Kena mani. Barulah kita itu dapat cuci daripada hadas besar. Semua tu Tuhan sebut dalam Quran. Nah, insya-Allah taala maka sini apa yang ayat dalam Quran ni, dalam ayat ni, ayat yang kena ni, Tuhan duk cerita 4 anggota yang kita kena guna dia dalam kita nak ambil ais mayah. 4 anggota, iaitu yang mana kita baca saat ni. Nah, faghsilu wujuhakum iaitu muka kita, wajah kita. Tu satu tempat hak kita kena guna dalam ais maya kita. Lepas tu wa aydiyakum, dan 2 tangan kita sampai ilal marafiq, sampai ke siku, 2 belah. Tu yang kedua, anggota yang kedua. Lepas tu anggota yang 3, wamsahu bi ru'usikum, iaitu kepala kita. Ya, sisa. Nah, anggota yang 3. Lepas tu anggota yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, 2 kaki kita sehingga sampai kepada buku lali. Bahasa saya panggil tatum. Itu panggil 4 anggota yang wajib kita kena guna dalam segi kita ambil asmaya. Kalau kita tak guna salah satu daripada 4 ni sah tak wuduk kita? Jadi tak asmaya kita? Tak jadi. Sebab 4 perkara yang disebut dalam Quran ni dikatakan rukun. Rukun bagi air wuduk, air semaya. Supaya semaya ada rukun, air semaya kena ada rukun, ibadat haji pun kena ada rukun, maka air wuduk pun kena ada rukun juga. Rukun bagi air wuduk 4 perkara, iaitu tempat kita kena buat. Apa sana ni? Mula dengan cara mengikut lamdab dia, iaitu mulai dengan muka. Yang kedua, 2 tangan sampai ke tiap. Sampai ke siku, mengikut Tuhan raya. Sampai mana? Sini. Tak, sampai di siku. Lepas ada 2 tangan pula, apa pula? Kepala. Kepala kita nak hurai pula. Cara mana kita nak cucikan kepala kita? Adakah sekadar ini saja kau kena pesen ni? Tu yang ketiga. Yang keempat, 2 kaki sampai ke lutut. Tak, sampai di buku lali. Tu benar hak rukun. Rukun bagi ais maya. Bermakna kata kalau kita buat 4 perkara tu mada dah. Lepas tu hak basuh tangan ni, tapak tangan ni rukun ke sunat? Sunat. Komo sunat juga. Lepas tu bubuh air masuk dalam hidung, buat itu baik mula lah, jangan suruh sampai ke dalam bubuh dalam hidung. Lepas tu kena ajar itu. Benda tu sunat belaka tu, bukan komo saja. Lepas kita komo ataupun bila kita komo, kita kena ada juga air masuk dalam lubang hidung, suruh masuk dalam, lepas tu buat itu baik mula. Tu sunat. Lepas hak sunat tu kita ambil mana? Tuhan tak ada ayat dalam Quran ni. Dia buat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah 2 perkara ni kita tak boleh tinggal. Quran hadis kena duduk sekali. Sebab hadis ni sebagai benda mai hurai benda hak sebut dalam Quran pula. Hadis ni merupakan satu akibai semrap Al-Quran Karim. Jangan kita ambil Quran saja. Kalau kita ambil Quran saja, aku pergi Quran. Apa basuh tanganmu? Aku tak pergi dengan hadis. Ada juga orang jenis pasien pergi Quran saja. Tak sah ni. Buat apa basuh tangan? Kamu apa? Ni dalam Quran ayat sekadar ni pak ya. Siap. Ada juga orang biasa pergi Quran saja. Bahaya juga lah tu. Kita usah pergi dengan hadis. Tak, kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pergi Quran dan juga kita pergi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tu basuh tangan. Bahkan kita kena baca bismillah belum pada tu lagi. Kita kena qomo, kita kena buat dalam hidung. Kalau orang berjanggut kena ambil air rosak-rosak janggut tu, dia basuh muka tu, ataupun lepas semaya kau ikutlah, lepas ambil semaya semua tu. Ni kena itu kat janggut. Cara dia. Setengah kata ni kena sampai ke kuku. Benda tu hak sunat-sunat berlaku, benda hak sunat berlaku. Tapi kalau kita tak buat, cukup dah jadi dah semaya kita.
Cuma kita buat benda tu sebab apa? Benda tu telah dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah panggil supaya merupakan satu rukun. Dah 4 perkara ni orang panggil rukun-rukun bagi air semaya kita. Lepas tu hak saya kacau ambil ayat Quran ni dah ada hal kita panat dah. Puluh-puluh tahun dah kita pandai ambil semaya. Tahu dah kata kena basuh mana, dah muka kena basuh belah mana. Kita dah buat je budak lagi, dah ngaji kau tadika lagi. Tapi kita mari tengok Tuhan royak so. Adakah kita lah ni buat supaya Tuhan royak tak? Sebab pak anggota ni hak dalam Quran ni, cara kita nak cuci dia tu ada 2 cara. Setengah bahkan 3 anggota hak pak tu, 3 anggota tu kena basuh. Tong lang. Lepas tu anggota so je jangan basuh. Mikir Tuhan suruh sini, suruh sapuh. Tong tu, tong lu panggil. Basuh dengan sapuh supa tak? Logat kita kecek bahasa Melayu ni, nah, basuh dengan sapuh supa tak? Sifat dia tak supa. Yang mana kita akan royak setaki. Maka sini nak kata wuduk ni, ambil air semaya ni salah satu syarat untuk semaya kita tu sah. Semaya kita tak sah kalau kita tak ada air semaya. Sebab itulah apa yang kalau kita Allahu Akbar baru ingat atau aku ketuk ni. Berhenti semaya, gimana semaya? Sebab semaya kita tak sah kalau kita tidak ada wuduk. Nah, sebab Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak dikatakan semaya memikan lama semra putih meminam lama. Nabi kata semaya kita ni tak sah kalau kita tidak ada air semaya. Wala wudu'a la meminam lama. Nah, semraใครครับ liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. สำหรับผู้ที่ไม่เอ่ยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา yaitu bismillah. Dan sebelum kita nak semaya, bismillah kita nak semaya. Tu nak ya. Benar tu satu syarat untuk semaya kita sah. Kita pergi sah satu persatu. Maka sini cuba kita mai dengan ayat Quran. Ayat kita baca saat ni. Ya ayyuhallazina amanu, hei mereka-mereka yang beriman. Kita semua ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan khitab, Tuhan menuju ayat ni kepada orang yang beriman, bukan orang kafir. Kalau Tuhan nak menuju, nak wayak kepada orang yang bukan Islam juga, Tuhan kata, Tuhan kata bagaimana? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi sini masalah air semaya, ambil air semaya, masalah mani junub, masalah guna tayammum yang mana Tuhan sebut kat dalam surah ni, dalam ayat ni juga. Semua hak kita masalah-masalah Tuhan sebut dalam ni untuk siapa? Untuk para mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Supaya dengan kita ni lah, kita ni termasuk daripada golongan mereka yang beriman. Maka Tuhan kata sini, hei mereka yang beriman, idza qumtum ila shalah, jikalau kamu hendak nak melakukan sembahyang, pok jauh tongkang tu je thamkan lama. Cak lamat fardu lamat sunat kau lewat. Kita nak semaya, sama ada semaya fardu atau semaya sunat, gapo hak Tuhan suruh sini? Fawsilu wujuhakum, maka mu kena basuh muka. Fawsilu iaitu basuh, lang bukan sapuh. Lang. Nama sapuh tu. Kena basuh mukamu. Kena basuh mukamu. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia nak hurai masalah basuh. Beza nak kata basuh dengan sapuh dia beza. Dia kata yana qauluhu ghaslul wajhi, perkataan Allah Subhanahu wa taala suruh basuh muka tu, basuh muka basuh muka. Dalam terjemah dia kata basuh. Dan bahasa Melayu basuhkan muka. Bahasa saya sebab pelai Thai dia kata cung lang basuh. Dia kata gini, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ada basuh muka tu kharaja bihil mashu, maka keluar makna sapuh. Basuh dengan sapuh tak supuh. Ingat molek. Fala budda minal ghasl. Muka ni
Nah, mengikut pendapat perkataan Ibnu Utsaimin, dia faham ayat ni muka ni Tuhan suruh basuh. Tuhan tak nak suruh sapu, suruh basuh. Nah, falau ballalta yadaka bil ma, jikalau kita ambil air ni, nah, cuah dah tapak tangan kita, getak. Nah, maksudnya tangan kita ni basah dengan air. Nah, fahamu kita ni piau tu nam. Nah, summa masahta biha wajhaka, kemudian mu ni ambil tapak tanganmu sapu muka. Ni kita dah mek semaya ni, sapu muka. Dia kata sini lam yakun zalika ghaslan, itu bukan arti basuh, itu orang panggil sapu, enggak molek. Tapi kalau kita darurah lah, misalnya air ada sikit ni ya, tak ada gapo lah, benda hak darurah campen. Tapi kalau air ada, jangan dia buat sapu dah, tu tak betul dengan Tuhan suruh. Tuhan suruh sini fagsilu, suruh basuh. Maksudnya basuhnya, air kita ni boleh tapak penuh sikit, air mengalir, tu panggil basuh. Yalah tak? Supaya dengan sapu tak supaya. Sapu ni sekadar air basah di tangan kita ni belengah dengan air, mai sapu, tu panggil sapu. Tapi basuh ni air dok letak tapak tangan kita brown, ataupun kalau air peri kok bercuah tadi, air tu mengalir. Lepas tu kita jangan bazir lah. Jangan bazir pula nak mau air wah ustaz kata suruh basuh, buka kuat air peri tu kena buka sekadar untuk kita nak perayat. Nah, dalam Islam tu senap-senung hai kita ni perayat. Nah, itu no yang terbeza di antara basuh dengan sapu. Maka muka ni Tuhan suruh basuh ke suruh sapu? Suruh basuh. Fagsilu wujuhakum, maka basuhkanlah mukamu. Nah, lepas tu yang kedua pula Tuhan suruh wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kita ni sampai ke siku. Sini Tuhan suruh basuh juga, bukan sapu dah. Bukan kata ambil air mari sapu, tak kena. Bukan kena duduk di beli, air mengalir. Ataupun ambil air ni cuah tadi, tu panggil basuh. Beza di antara basuh dengan sapu. Sebab setagi tu ada satu anggota Tuhan suruh sapu, tak ada suruh basuh. Hak lepas pada ni. Mana? Sana kita lepas dah berapa? Dua anggota, iaitu muka dan tangan sampai ke siku, yang Tuhan suruh kita ni basuh. Dua anggota. Lepas tu anggota yang ketiga Tuhan kata wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum. Hak sini mari wamsahu. Wamsahu ni maksudnya sapu. Conglu. Bi ru'usikum, kepala kita. Hak ni Tuhan suruh sapu lah. Jangan kita basuh. Kita tengok setengah orang mek semaya dah buka balik tok bulu. Hak tu tak betul dengan Tuhan raya lah. Kalau nak betul dengan Tuhan raya, supaya ni ambil air sekadar tangan kita ni dibasuh dengan air. Lepas tu mari sapu kepala kita. Bukan atau ambil air jiruh dah. Hak ni belaga dengan Tuhan raya lah. Lepas kita tak say mari duk belaga dengan Tuhan raya. Kalau belaga dengan pendapat seorang ulama tu bahasa hingga, kalau belaga dengan hak Tuhan raya ni kita tak say. Tuhan suruh sapu. Tapi sapu maksudnya sini air tu, tangan kita tu ada juga air sikit. Lepas tu sapu, lub. Pas cara nak lub ni ada satu pendapat kata dia faham masalah bor ni, kita tak usah panjang sini tak kita balik. Dengan sebab bor ni dia faham kata maksud bor sini biru usikum ni dengan kepala. Bir ni ba harfu jar. Setengah ulama dia faham kata bor ni arti kata setengah suneng. Maka dia tu sapu sekadar ni pek suneng jar sisa. Dia faham balah tu. Maka faham balah tu ulama jumhur hak pendapat yang ramai kata salah. Dalam bahasa Arab demo tak kata begitu. Bahkan arti bos ni kita kena rapat dengan kepala kita, lepas tu kita kena meratakan kepala kita. Tu maksudnya. Betul dengan hadis Nabi kata, hadis yang sahih. Hadis ni duduk dalam gapo ni Sahih Bukhari lah, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis sahih. Nabi kata balahana. Hadis ni diriwayat oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid ni dia riwayat ada seorang sahabat Nabi, dia tak riwayat nama sini. Mari tanya dia.
Kawan guru dia jugalah. Moga dia tahu kata Abdullah bin Zaid ni biasa tengok Nabi ambil semaya. Dia mai tanya Abdullah bin Zaid, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau?" Balah manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengambil wuduk? Rasulullah ni ambil semaya balah mana? Cuba merayak di kuatik weh. Aku nak tahu juga ni. Moga aku tak tahu. Hari Nabi dah ayat tu aku tak ada lah jam tu dah muda. Tolong cerita di kuatik. Datuk hamka royak gapo minggu lepas ni weh. Aku tak main ngaji. Aku ada kerja. Cuba royak ni. Seru diku sikit. Tu sahabat Nabi. Dia nak tahu, nak mengaji. Ni satu cara kita nak mengaji. Kalau kita tak boleh mari, kita tanya orang yang mari. Supaya anak kita lah hari mana tak pergi ngaji itu kena tanya sana dia kambang gapo tak kerusuh buat. Tu nak ayat atau orang sungguh dalam mengaji. Maka dia ni mai tanya Abdullah bin Zaid. Maka Abdullah bin Zaid cerita. Cerita tu panjanglah. Ambil awal Nabi tu baca bismillah gapo tu. Cuma saya nak ayat hak berkenaan dengan sapu kepala ni. Dia kata thumma masaha ra'sahu bi yadayhi. Nabi ni dia sapu kepala dia dengan dua tapak tangan dia. Dengan dua tapak tangan dia, fa aqbala bihima wa adbara. Dia ambil tapak tangan dia ni dia pergi ke belakang. Tu cara sapu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dia mula di awal kepala dia. Mana awal kepala dia? Di sini ke sini. Ni, di dahi ni. Mula sini ni. Mula sini. Kita kata sinilah awal kepala kita dah. Muqaddam ra'sihi bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Sehingga pergi ke belakang. Lang sisa. Lepas tu tak sudah lagi. Ni hak Nabi buat ni. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kama dia tu Nabi ni bawa klik ke mai semula ke depan. Mai sini. Tu. Summa ghasala rijlai. Lepas tu mari hak sifat yang anggota yang tiga lah, basuh kaki pula. Basuh kaki. Tu cara sapu kepala yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tiru. Sebab ni hadis sahih. Boleh dia ada pendapat lain lagi, tapi saya ambil contoh sebab satu hadis yang sahih yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lepas ada basuh kepala basuh kepala dah. Basuh ke sapu kepala? Sapu. Bukan basuh dah. Sapu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kamu dia pergi kepada anggota yang keempat yang terakhir, iaitu dua kaki kita sehingga sampai kepada buku lali. Hak sini Tuhan suruh apa? Suruh basuh juga. Walaupun ada satu pendapat kata suruh sapu, tapi pendapat tu dhaif. Mai minam-nam. Tak senang ti minam nak ke tong lang. Kaki kita kena lang, jomถึง tatum kepada buku lali. Maksudnya kita buka air beli, halau kaki kita, air beli duk mengalir, kita gosok serta air duk mengalir. Tu panggil basuh. Jangan kita sapu dah. Maka khulasahnya, kesimpulannya, empat anggota hak Tuhan sebut dalam Quran ni, dalam ayat ni sebagai rukun bagi air semaya, iaitu muka, dua tangan sampai ke siku, lepas tu kepala yang mana kita telah hurai dah Nabi buat balah mana, yang keempat iaitu kaki. Semua tu kena basuh kecuali hak kena sapu, iaitu apa? Kalau ada hadiah ni kena widah ni, apa? Kepala. Ingat pada kepala sapu dah bukan basuh. Lepas tu belum pada ni kita dah basuh ke sapu tu, kira ambil mula dah. Lah ni kita mengaji dah, kita dapat tahu dah, alhamdulillah. Maka situ habis cerita masalah air semaya. Tu hai royak pula lepas tu pula, wa in kuntum junuban fattahharu. Faham tak? Kalau dia ada buku terjemah dah, ya terjemah betul ni. Jikalau kamu ni duduk dalam keadaan janabah, duduk dalam junub, iaitu hadas kecil ke hadas besar? Hadas besar. Iaitu air mani dia keluar daripada kemaluan dia, sama ada dengan cara mana pun ikut, maka situ dikatakan hadas besar. Maka hadas besar ni sekadar ambil semaya saja tak cukup. Dalam Quran ni gapo ni Tuhan ayat kata fattahharu.
Nah, fattaharu dalam terjemah yang kata balah mana saya tak tahu. Tetapi dalam tafsir, ilmu tafsir, ulama buat tafsir kata fattaharu sini maksudnya mani. Nah, enam cara nak cuci hadas besar ni kena mani. Nah, kena mani. Lepas tu cara balah mana tu kita tak boleh nak urai sebab masa kita sikat. Nah, lepas tu kita kena main ngaji mula lah. Kita ngaji dengan Datuk Hamka ke sifat cara nak pemani junub tu balah mana, kena mula ambil asmaya, kena mula ngapa tu kita mengaji dengan Datuk Hamka sekali lagi insya-Allah taala. Nah, lepas tu sini pula lepas panggil habis dah tu hendak cerita masalah ambil asmaya. Lepas pada ambil asmaya untuk kita nak mencucikan kita daripada hadas ke apa? Hadas kecil. Nah, dan juga Tuhan cerita berkenaan dengan cara kita nak cucikan tubuh badan kita daripada hadas besar, iaitu masalah junub. Tuhan raya dah kena mani. Nah, kena mani. Jangan sekadar ambil asmaya saja tu, kena mani dah. Sebab Tuhan raya balas tu. Lepas tu mari pula masalah benar hak mari nak ganti ai. Ketika kita ada keuzuran. Mana Tuhan raya sini kata wa in kuntum marda, jikalau fak kamu ni sakit cepoi. Nah, kalau kita nak urai lagi kok, apabila orang sakit ni misalnya dia tak ada guna air. Bomo kata mu tak ada guna air dalam masa 2 minggu. Kalau mu ada guna air, mu tak akan hilang daripada penyakitmu. Ataupun orang luka balik mutu. Klai tu tong medon nam paiในเวลา2 อาทิตย์ Mana tu kita tak boleh guna air dah? Tak boleh guna air. Tu mari ke uzuran. Ke uzuran yang pertama. Lepas tu nak wayak, tu nak seru pada akhir tu. Nah, ke uzuran yang pertama iaitu kita sakit, lepas tu kita tak boleh guna air. Macam ada air ada tapi tak boleh guna. Kalau kita guna jadi bahaya bagi tubuh badan kita. Maka tak boleh guna air. Maka itu adalah uzur. Tak boleh guna air. Tak kuasa nak guna air. Au ala safarin, dia kata au ala safarin, ataupun ketika kita dontang, kita musafir. Kadang-kadang kita musafir ni zaman dulu lah ni tak ada dah. Kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu tu tak ada pemiak. Nah, zaman tengah jalan tak ada. Nah, bobiye musafir ke bakal tak lalu dah atau payah nak jumpa dengan air. Tapi masa kita tak ada dah, gila pucu mana ada air. Nah, gilah bucu mana ada air. Negeri Arab hang lang, tele sai, gilah bucu mana ada air lah ni. Tapi kalau zaman dulu pun dahsyat kat punya. Mengikut orang duk cerita lah sebelum pada Amerika nak jumpa minyak dari negeri Saudi ni. Nenek bagi saya itu cerita orang Saudi sesak hang lang. Seperti kita tengok Pakistan dulu hang lang tanah ngekah. Kita tengok berita masa kita budak-budak. Balah tu tengok pada tu lagi. Payah nak jumpa air. Dia kata nenek dia ni, tok dia ni sehingga siapa hak kata dia dah go air ni, air tak ada nak cari mana tak jumpa dah. Dia kecing, dia tak ada tangan, dia minum air kecing sendiri. Darurah. Ni dia royak sungai ni cucu dia royak saya. Tapi lah ni di Saudi terang kita kira bucu mana ada air lakonan. Nah, kata zaman dulu boleh jadi sungguh. Zaman Nabi dulu, zaman ratus-ratus tahun dulu tu, apabila kata musafir dan tang ya kecak jenam, payah nak jumpa air. Maka situ pun satu keuzuran. Uzuran yang kedua dah. Hak tu riwayat. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun seorang daripada mufakmu ni berak kecing kau, lepas tu tak jumpa air kau. Aula mastumun nisa, hak sana tu berak kecil kau panggil hadas ke apa tu? Hadas besar ke hadas kecil? Hadas kecil. Nombor asmaya tak ada air. Dalam stain nara tak ada air. Air patah pun kering. Ni kita akan contoh benar tu tak berlaku. Aula mastumun nisa. La mastumun nisa ni kalau terjemah tu rasa terjemah tak kena juga, teracik tengok. La mastumun nisa ni maksudnya jima, tidur dengan isteri. Ataupun apabila kamu ni tidur dengan isteri kamu, ni hadas kecil ke hadas besar? Hadas besar. Mana tu kena mani? Nak mani dalam sistem nara ni tak ada air.
Nah, air sungai apa kering, air patah apa kering. Semua tu keuzuran berlaku. Nah, mula daripada sakit demam tak ada guna air, musafir tak jumpa dengan air, berak kecing dan jima dengan isteri dan hadas besar, dan semua tu tak ada air, tak jumpa dengan air, ataupun ada air tapi nak guna tak boleh sebab orang sakit ni, maka tu hai jalan keluar. Nah, falam tajidu ma, dan kemudian kamu tak dapat air, dan falam tajidu ma'a, nah kamu ni tak dapat air lah. Tajidu ni, falam tajidu ni tak dapat, ma'an iaitu air, tak ada air. Sutin Nara ni tak ada air. Nah, sebab saya ayat ni tak jumpa air. Balah mana tu hewan jalan keluar sini? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Tuhan suruh kita ambil tayammum. Kita biasa mengaji juga tayammum, cuma kita tak biasa guna mana sebab air tak biasa hilang. Ada semua air. Nah, pergi lampu mana tu air ada semua. Sebab itulah kita tak ada biasa guna mana. Tapi kita nak tahu. Nah, sebab kata-kata ni ada. Sebab saat ni demam, sakit, bomo tak boleh guna air. Maka kita kena guna tayammum sebagai pengganti bagi air semaya. Sebagai pengganti daripada air. Nah, fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'idan ni debu. Saya kata debu sebab satu pendapat daripada nak usyahkan kata debu ataupun tanah untuk nak wisah tayammum tu, ia kena boleh pindah daripada tanah pergi kepada tapak tangan kita. Nah, kalau tak ada, misalnya tu batu pindah tak? Anak batu tak pindah. Tapi kalau anak batu tu ada debu, tak apa. Sebab tu dia mau tanya saya, setengah tak sah royak atau boleh kita tayammum atas dinding kapal tupai. Kapal tupai ni kalau kita pergi tu wasa percaya, kita pergi hak tamada. Hak tamada tu, hak free tu. Tu percaya ada debu. Tapi kapal tupai ni ya sa'at mak tisutlah. Ya jaga masalah kebersihan, kuam sa'at. Tak ada debu. Maka tak sedar turutlah pendapat tu tak betul dah. Bagi saya tak nampak. Nah, lepas tu nak buat cara mana kita clear dengan tak sah dia lah. Cara nak mak semaya dah. Letak kapal tupai ataupun tayammum kita kira nak tak sah mula. Nah, tapi kalau benda belah tu saya tak nampak. Cara nak tayammum, benar tu tanah tu kena boleh pindah mai dekat tapak tangan kita. Di antaranya debu. Nah, debu. Tu. Maka tu ayat pula sini cara nak tayammumnya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tayammum ni walaupun dia sebagai pengganti bagi air, iaitu air semaya, ia ada beza sikit. Satunya tayammum dia guna apa anggota? Berapa? 2. Nah, kalau air semaya hak wajib saat ni berapa anggota ataupun hak rukun? 4. Nah, adapun tayammum 2. Lepas tu tayammum kena basuh tak? Dua-dua anggota ni kena basuh ke kena sapu? Kena sapu. Nah, dua-dua ni kena sapu. Sebab Tuhan kata sini famsahu biwujuhikum. Sapuhkanlah muka-mukamu wa aydiyakum minhu, dan juga tanganmu. Dua-dua tu Tuhan suruh sapu dua. Nah, dua-dua tu Tuhan suruh sapu dua. Nah, lepas tu sapu pada mana? Cuba kita mai dengar satu hadis. Nah, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini, nah, Ammar ibn Yasir dia berkata kepada Umar bin Khattab, nah, wahai Umar, dia kata, mu tak ingat ke ketika kita duduk musafir sekali dengan Nabi tu, mu dengan aku ni? Nah, pakuk mana dia kata mu ni tak biasa mai, tak ada mai semaya kali dengan Nabi. Nah, aku ni dengan Nabi. Dia kata kena. Nah, Ammar dia kata wa amma ana fatamakka'tu. Dia nak tayammum. Tapi dengan dia tu tak ingat Nabi ajar. Dia tu lupa ke pada mana tak, wallah alam. Maka Ammar ni dia ada junub, ada hadas besar. Dia kena mani ke? Nak mani tak jumpa air. Maka terpaksa kena ambil tayammum, iaitu daripada debu. Maka cara dia ambil tayammumnya fatamakka'tu ni maksudnya habis suci tubuh. Suci tubuh. Dia kira tu muka tayammum ni pengganti bagi air semaya ke? Pengganti daripada air. Pas kalau nak mani junub balhana kena jiru ke? Kena jiru. Ya, maka dia tayammum pun seperti tu juga. Ambil pasir simut tak.
tubuh dia habis tubuh bro. Maka Nabi mai tengok. Ketika dia duk buat tu Nabi mai tengok. Lepas Nabi kata fa dzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas pada dia buat dia pergi wayak kat Nabi. Lepas pada dia buat siap wahai Rasulullah, aku tayamum balah ni. Aku ada junub, kemudian aku mai habis tubuh. Mai pasir, mai debu, sudah tubuh, muka, tangan, kepala, kaki habis tubuh. Dia kira tak nak buat sepa dengan air. Dia wayak kat Nabi. Maka Nabi kata, innama kana yakfika hakadha. Mu kena buat balah ni cukup dah. Ni aku nak wayak demo. Balah mana? Nabi sedang hai kau tu. Nabi tak ada wayak dak, pakai Nabi wayak dengan perbuatan. Ni cara teknik Nabi nak ajar sahabat Nabi. Kadang-kadang dia wayak dengan perkataan, kadang-kadang dia buat we tengok selalu dah. Maka Nabi buat we tengok sebagai tuayang. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardh, iaitu Nabi ambil dua tapak tangannya, lepas tu dia tepuk atas tanah, iaitu yang ada debu ataupun padai pasir ataupun tanah yang akan lekat di tapak tangan. Nabi tepuk sekaligus. Lepas tu Nabi akik tangan, wa nafakha fihima, Nabi siup serta dengan dia sikit. Thumma masaha bihima wajhahu, kemudian Nabi sapuh mukanya. Wiratalah sapuh mukanya. Wa kaffaihi, dan dua tangannya. Itu cara. Bo Ammar tengok tak betul sikit pun aku buat tadi. Aku sudah tubuh guna pasir habis sudah tubuh. Ni baru reti aku. Ni hak panggil hak Nabi ajar, barulah aku reti. Ni dia cerita kepada Umar bin Khattab. Serta Umar bin Khattab mai belajar sekali lagi daripada Ammar bin Yasir. Ammar tu dia dengar, dia tengok daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu masalah tayammum. Habis itu ceritanya. Maka Tuhan mengakhiri ayat ni, Tuhan kata gini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tuhan ni tak sewa jadi payah atas kita. Nak jadi mudah. Apabila kita tak jumpa dengan ayat, ada benda hak ganti. Kita nak semaya 4 rakaat, kalau kita musafir jadi 2 rakaat. Saat 2 waktu jadi 1 waktu apabila kita musafir. Sebab kita musafir ni susah, penat. Maka Tuhan ni masya-Allah, dia tak sewa jadi kita ni susah. Agama Islam ni agama yang paling mudah sekali. Paling mudah sekali kalau kita perhati mulai. Tempat mana wasa payah Tuhan mai kena. Ya dah mi kuam jut-jut dalam Islam kita ni. Kalau kita perhati mulai. Lepas tu walakin yuridu liyutahhirakum. Yang pentingnya Tuhan nak kita ni jadi seorang hamba yang bersih. Tuhan nak mencucikan kita. Sama ada kita duduk dalam keadaan tak musafir ataupun musafir, sama ada kita ada air ataupun tak ada air, yang pentingnya kita kena cuci tubuh badan kita. Kita kena jadi seorang Islam, seorang Muslim yang bersih, yang sangat berisut. Itu Islam. Sebab itulah cara kita mengasmaya itu mengikut sunnah Nabi selaginya. Walaupun kita ada asmaya pun kita ambil semula. Tiap-tiap kita nak semaya, kalau kita rajin tak gaduh, ambil pula. Walaupun ada pun cara tajdidun al-wudu, ambil semula cara. Habis tu panggil witi jiwit kaum Muslim tu satu orang jadi bagian bagi bangsa sendiri. 5 waktu kita kena cuci tubuh badan kita, anggota kita. Ayat Islam ni suka bersih. Tuhan ni suka bersih. Tuhan diri dia tu bersih dah, maka ia suka umat Islam kita, hamba dia tu jadi hamba yang bersih daripada najis, daripada benda-benda yang cemah. Tu dia, sama ada di segi tubuh badan kita ataupun di segi pakaian kita. Waliyutimma ni'matahu, dan untuknya menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kamu. Tu boleh kita guna belaka. Nikmat, semua nikmat yang ada di atas dunia ni kita kena boleh guna belaka insya-Allah taala. La'allakum tashkurun. Apabila kita guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dah, sebab apa? Sebab apabila kita guna nikmat Tuhan, kita selalu wasa nak syukur, nak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa panggil sedikit sebanyak yang kita boleh ambil buat rian ruja satu ayat daripada surah Al-Maidah, ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh, iaitu masalah kita nak cuci tubuh badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan kalau kita lupa air, tak boleh guna air, yang ada pengganti dia iaitu tayammum, yang Tuhan cerita di dalam
ayat Al-Quran Karim serta dengan huraian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.